Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan sehat dan bersedia untuk belajar. Pada pagi ini, cikgu akan mengajar tajuk Kita Rakyat Malaysia. Diharap semua murid sudah bersedia untuk sesi pembelajaran kali ini. Baiklah, kita pergi lihat terlebih dahulu iaitu standard kandungan kita, iaitu 11.1, iaitu kaum dan etnik di Malaysia, manakala standard pembelajaran 11.1.1 iaitu menghuraikan pelbagai kaum dan etnik di Malaysia. Kandungan tambahan pula iaitu K11.1.6 iaitu menghubung kait kepentingan menghormati kepelbagaian kaum dan etnik sebagai asas perpaduan negara. Kita lihat kepada objektif pembelajaran pada pagi ini. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat pertama, menghuraikan ciri-ciri 5 kaum dan etnik yang terdapat di Malaysia. Kedua, menjelaskan 3 kepentingan menghormati kepelbagaian kaum dan etnik sebagai asas perpaduan di Malaysia. Jadi diharap kedua-dua objektif ni murid akan dapat. Terlebih dahulu, cikgu ingin memperlihatkan kedua-dua gambar ni. Dalam dua gambar ni pun cikgu ada letakkan 2 soalan. Cikgu minta murid untuk berfikir. Apakah yang kamu lihat daripada 2 gambar ni? Ada beberapa wanita dengan pelbagai baju tradisional. Dan pelbagai etnik yang terdapat di gambar yang kedua. Dan yang soalan kedua, sebagai rakyat Malaysia, apakah peranan anda iaitu murid bagi mengekalkan perpaduan di antara kepelbagaian kaum dan etnik di Malaysia? Kita fikir, murid kena fikir apa cara kita untuk kekalkan perpaduan di Malaysia. Sebagai pendahuluan, cikgu mau terangkan serba sedikit pengetahuan tambahan kepada murid bahawa menurut sumber Jabatan Perangkat Malaysia pada tahun 2021, iaitu tahun lepas, tahun lalu, penduduk Malaysia pada suku tahun pertama iaitu 2021 dianggarkan seramai 32.75 juta, iaitu meningkat 0.4% berbanding suku tahun pertama 2020. Jadi maksudnya di sini daripada 2020 hingga ke 2021, jumlah penduduk di Malaysia sangat ramai. Sangat ramai dan terbahagi kepada beberapa kumpulan etnik seperti di dalam gambar yang cikgu bagi. Baiklah, kita pergi kepada bahagian utama tajuk kita pada hari ini. Pertama sekali kita akan mengenali 3 kaum terbesar di Semenanjung Malaysia, iaitu yang pertama Melayu, kedua Cina dan yang ketiga iaitu India. Cikgu akan merangkan satu persatu kaum terbesar di Semenanjung Malaysia. Yang pertama sekali iaitu kaum Melayu. Daripada segi kepercayaan bagi kaum Melayu iaitu agama Islam, bahasa iaitu bahasa Melayu, manakala pakaian iaitu baju Melayu, songkok, kebaya dan juga baju kurung. Manakala makanan, di sini cikgu ada bagi nasi lemak dan juga kuih lapis. Tarian pula iaitu tarian keris, tarian inai. Manakala perayaan iaitu Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Raya Aidil Adha. Seterusnya kita lihat kepada pula kaum kedua terbesar iaitu kaum Cina. Kepercayaan iaitu Buddha, Kristian dan Taoisme. Manakala bahasa kaum Cina, di sini cikgu ada bagi 4 iaitu Mandarin, Hokkien, Hakka dan juga Cantonese. Manakala pakaian iaitu Cheongsam, Samfu dan Hanfu. Manakala makanan pula kuih bakul, kuih bulan dan juga dim sum. Manakala dari segi tarian, kaum Cina pula mempunyai di sini ada cikgu terangkan 3 jenis tarian. Yang pertama iaitu tarian kipas, tarian payung dan juga tarian singa. Manakala perayaan yang dirayakan oleh kaum Cina iaitu Tahun Baru Cina, Cap Gomeh dan juga Pesta Kuih Bulan.
Kita pergi kepada kaum ketiga terbesar di Malaysia, iaitu kaum India. Kepercayaan kaum India iaitu Hindu, Kristian dan minoriti Islam. Manakala bahasa yang digunakan iaitu bahasa Tamil, Hindi dan Telugu. Pakaian iaitu sari, serban, kurta dan dhoti. Manakala makanan, tosai, maruku, apam, kesari dan juga ladu. Manakala jenis tariannya daripada kaum India iaitu tarian serimpi, Bharata Natyam. Manakala perayaan yang dirayakan oleh kaum India itu Deepawali, Thaipusam dan Pongal. Tidak lupa juga kepada di semenanjung Malaysia kita juga terdapat satu kaum iaitu etnik orang asli. Masyarakat orang asli ini dia adalah sebahagian daripada kaum Bumiputera di negara ini dan jumlah mereka sehingga Disember 2010 ialah dianggarkan 171,193 orang. Mereka juga terdiri daripada 3 suku bangsa iaitu Negrito, Senoi dan juga Melayu asli. Manakala setiap suku bangsa ini pula dipecah kepada 6 etnik dan mereka bertutur dalam pelbagai bahasa selain dialek Melayu tempatan. Baiklah, sekarang kita pergi kepada etnik di Sabah pula. Di Sabah ni cikgu ada ambil 4 etnik di Sabah. Yang terbesar iaitu Kadazan Dusun, Bajau, Murut dan juga etnik Bugis. Kita lihat kepada etnik Kadazan Dusun terlebih dahulu. Pakaian yang digunakan wanita iaitu Sinuwangga, Sinompungku, Kihongon. Manakala lelaki, gaung iaitu baju lengan panjang tanpa sulaman. Okey, daripada sejarah dia tu kaum Dusun, Kadazan Dusun sebenarnya dibentuk oleh 2 kaum utama Sabah iaitu Kadazan dan juga Dusun. Mengikut statistik, suku kaum Kadazan Dusun merangkumi lebih kurang 40 etnik yang berbeza. Maksudnya di sini ada 40 etnik lagi Kadazan Dusun sebenarnya di bawah dia. Seterusnya dari sudut kepercayaan, masyarakat Kadazan Dusun majoriti memeluk agama Kristian. Perayaan rasmi bagi masyarakat Kadazan Dusun ialah Pesta Keamatan yang merupakan upacara perayaan khas untuk menghormati Bambazon iaitu semangat padi. Kita lihat pada etnik Bajau. Masyarakat Bajau ni merupakan salah satu etnik yang terbesar di Sabah. Majoritinya adalah beragama Islam. Mereka boleh diklasifikasikan kepada 2 kelompok iaitu etnik Bajau dari Pantai Timur. Pantai Timur tu di mana murid? Okay. Pantai Timur tu di sebelah bahagian Sandakan, Tawau, Datuk. Okey, manakala di kawasan pantai barat Sabah pula iaitu di kawasan seperti Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud. Di Sabah, 6 bahasa Bajau digunakan dan semuanya berasal daripada keluarga Sama Bajau yang merupakan variasi daripada dialek Bajau itu sendiri. Seterusnya kita akan lihat kepada etnik Murut. Pakaian lelaki. Lelaki memakai jaket baru dan cawat dari kulit kayu, manakala wanita menggayakan pakaian pinong polo dari kain kapas berhiaskan motif sarat dari manik-manik. Okey. Perkataan Murut ni di Sabah merujuk kepada kumpulan penduduk yang tinggal di lereng bukit atau tanah tinggi di pedalaman yang mempunyai hubungan rapat dengan suku dusun. Kaum ini terdiri daripada banyak kumpulan yang menggunakan 15 jenis bahasa dan 21 dialek asal Murut. Kaum etnik Murut jadi boleh ditemui di kebanyakan di tempat seperti di Keningau, Tenom, Pensiangan, Kalabakan dan juga Kinabatangan. Etnik yang terakhir iaitu etnik Bugis. Suku kaum Bugis ni merupakan salah satu etnik yang terdapat dalam kelompok ras berbilang bangsa di negeri Sabah. Kebanyakan suku kaum ini menetap di pantai timur Sabah iaitu daerah Tawau, Sempurna, Puna dan juga Lahadatuk. Sejarah kedatangan ni bermula dipercayai telah meninggalkan Kepulauan Sulawesi menuju ke Pulau Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan dan Borneo sejak abad ke-16.
Masyarakat Bugis ni dia terkenal dengan kain sarung sebagai busana kaum wanita yang dipakai dengan baju kebaya kebaya labu, manakala kaum lelaki pula bergaya dengan baju sikap sut padanan 5 dilengkapi tengkolok, baju, seluar, bengkung dan kain samping. Agama dan kepercayaan masyarakat Bugis iaitu agama Islam. Baik, kita pergi pula lihat kepada etnik di Sarawak. Etnik di Sarawak, cikgu ambil 3 etnik di Sarawak iaitu Iban, Melanau dan juga Bidayu. Pertama sekali kita lihat kepada etnik Iban. Suku kaum Iban ni dahulu dikenali sebagai Dayak Laut dengan jumlah sebanyak 576,000, iaitu 30% daripada jumlah penduduk Sarawak. Kaum Iban merupakan kumpulan etnik yang terbesar di Sarawak. Orang Iban biasanya menduduki di lembah Sungai Saribas, Sungai Sekerang, Sungai Batang Lupar dan Sungai Rajang. Tradisi orang Iban adalah menyimpan pasu, gong dan tempayan yang dipanggil tajau. Ia diwarisi secara turun-temurun, bernilai, dianggap suci dan dihormati. Perayaan penting yang disambut oleh suku Iban adalah Hari Gawai Dayak yang dijalankan antara hari pertama dan kedua pada bulan Jun. Biasanya, tarian ngajat ditarikan dalam sambutan Hari Gawai sebagai tanda kesyukuran dalam kehasilan menuai padi sepanjang tahun ini. Seperti yang dalam gambar ni, tarian mereka. Etnik yang kedua yang di Sarawak yang cikgu tampilkan iaitu etnik Melanau. Suku etnik Melanau berkumpul di persisiran pantai seperti kawasan lembah utara Sungai Rajang, Igan, Muka, Oya dan juga Bintulu. Masyarakat yang terawal di Sarawak menetap di Muka. Seterusnya, pakaian tradisional lelaki menggayakan baju potongan moden bersamping prok oren keemasan, pinggang berikat selendang sifon dan berkopiah. Manakala wanita Melanau menggayakan baju baldo hitam dengan sarung songket perunai tenunan Sarawak, bertali pinggang pending besar, diserikan doko dan perhiasan kepala kepi sanggul. Akhir sekali iaitu etnik Bidayu. Kaum Bidayu adalah masyarakat yang menemani kawasan barat daya Sarawak, terutamanya bahagian Serian, Kuching dan di barat Kalimantan. Kaum Bidayu juga menyambut Hari Gawai seperti kaum Iban, di mana Hari Gawai disambut setahun sekali pada 1 atau 2 Jun. Pakaian lelaki Bidayu, baju dan seluar dari satin dihiasi pita merah dan putih. Manakala wanita Bidayu menggayakan baju cipo pendek dan skirt bidang fabrik satin, rona hitam berhias selempang merah, perhiasan pinggang daripada shilling perak. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepentingan menghormati kepelbagaian kaum dan etnik. Di sini cikgu ada senaraikan 4 kepentingan kenapa kita perlu menghormati kepelbagaian kaum dan etnik. Ini adalah amat penting. Pertama sekali iaitu mewujudkan suasana persekitaran yang aman antara masyarakat berbilang kaum. Yang kedua, dapat melahirkan individu dan masyarakat yang cinta akan perpaduan. Ketiga, dapat memupuk semangat kerjasama antara masyarakat melalui interaksi sosial. Dan yang terakhir, pastilah mampu meningkatkan imej negara di mata dunia. Baiklah, sekian itu sahaja daripada cikgu. Jadi, sekarang cikgu minta murid-murid melengkapkan latihan kuizi yang cikgu sediakan. Selamat belajar dan selamat menjawab. Terima kasih.